Bismillahirrahmanirrahim. Okey tuan-tuan, uh, insyaAllah tuan-tuan hari ini tuan-tuan kita bincang serba sedikit tuan-tuan. Dan hari ini tuan-tuan kita bincang santai-santai je. Kan? Dan kalau kita tengok sebelum ini tuan-tuan, kita ada bincangkan berkenaan dengan yang first kali tu kita bincang tentang perkataan kam. Perkataan kam. Dan tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan baca tadarus tu saya rasa mungkin dah banyak jumpa kan. Okay. Dan minggu yang sebelum ini, minggu lepas lah, kita bincang tentang satu perkataan iaitu Innama. Nama. Innama juga. So hari ni nak bincang tentang apa tuan-tuan? Okay. Okay tuan-tuan, hari ni tuan-tuan saya tak bincang perkataan apa-apa. Okay. Cumanya, saya nak ambil satu cerita tuan-tuan. Okay. Satu pelajaran tuan-tuan tentang kepentingan ilmu Nahu. Dan lepas ni tuan-tuan saya akan bawa satu cerita tuan-tuan yang mana cerita ni berlaku di zaman dahulu. Okey. Okey tuan-tuan, kalau kita tengok tuan-tuan, ini kita nak cerita sikit tentang Nahu kan. Okey. So bila sebut je belajar bahasa Arab, maka tak lepas kita ni daripada dua perkara. Kan? Bila belajar je bahasa Arab, maka orang terus akan nampak belajar apa? Belajar Nahu dan juga Saraf. Kan? Nahu, Saraf. Kan? Kalau pergi mana-mana pun tuan-tuan, Nahu, Saraf macam tu. Kan? Cuma ya tuan-tuan, yang first kali kita kena faham dulu, kenapakah perlu untuk kita nak mempelajari ilmu Nahu? Kenapa tuan-tuan? Sebagaimana yang tuan-tuan dah belajar, yang tuan-tuan nampak macam mana? Kenapa kita penting sangat-sangat tuan-tuan nak mempelajari ilmu Nahu? Jangan risau tuan-tuan. Kalau tak ada jawapan jangan risau. Okay. Supaya tak salah letak baris kepada yang empunya baris lah. Yang buat jadi dibuatkan salah pula. Okay, betul juga tu. Okay. Betul. Itu okay. Dan tuan-tuan, yang paling utamanya tuan-tuan belajar ilmu Nahu tu kerana apa tuan-tuan? Nak faham Al-Quran. Itu sahaja. Nak faham Al-Quran. Sebab apa? Bahasa Arab ni adalah kunci dia. Bahasa Arab ni adalah kunci. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. So nak tak nak, untuk nak memahami Al-Quran perlu untuk kita mempelajari bahasa Arab. Okay. Dan tuan-tuan saya teringat satu cerita tuan-tuan yang berlaku zaman dulu. Okay, di antara Imam Al-Kisai. Pernah dengar tuan-tuan? Imam Kisai, dia salah seorang daripada Imam Qiraat. Kan? Kisai. Al-Kisai. Imam Kisai dan juga Imam Abu Yusuf. Okay, antara dua berlaku di zaman Khalifah Harun al-Rashid. Okay. Abu Yusuf ni tuan-tuan seorang yang faqih, seorang yang pandai dalam ilmu fiqh, dalam mengeluarkan hukum dia. Dia amat mahir tuan-tuan. Qadhi Abu Yusuf. Dan Imam Kisai ni tuan-tuan dia seorang yang mahir dalam ilmu bahasa Arab. Imam Kisai. Dan dia salah seorang daripada Imam Qiraat. Kan? Okey. Satu hari ni tuan-tuan, Abu Yusuf tengoklah Khalifah Harun al-Rashid belajar Nahu dengan Imam Kisai. And dia pun katalah kepada Harun al-Rashid ni, dia kata apa? Dia kata, masa kamu ni banyak habis dengan ini je, dengan belajar Nahu ni je, dengan Imam Kisai ni je. And, okay. Sedangkan kamu belajar ni apa? Contohlah Ja'a Zaidun ataupun Daraba ke itu berkenaan dengan Nahu. Okey. Maka Harun al-Rashid kata apa? Aku belajar ini kerana apa? Kerana aku nak memahami makna Al-Quran. Maka Abu Yusuf ni kata, apa yang ada dengan ilmu Nahu ni? Maka Kisai pun dia kata, dia minta izin dengan Khalifah. Dia kata, wahai Khalifah, izinkan aku nak bertanya kepada Abu Yusuf.
nak bertanya 2 soalan tentang fiqh. Bertanya 2 soalan tentang hukum. Kan? Hukum fiqh. Kan? Khalifah ni terkejut. Ya betul pun ni. Nak tanya orang yang memang dah alim tuan-tuan. Kalau tanya jawapan apa-apa pun memang dia dapat jawab. Kan? Okey. Maka dia pun minta izin. Okey. Khalifah pun izin. Maka Imam Kisai pun tanyalah Abu Yusuf ini. Okey. Okey. Maka tuan-tuan dia pun tanyalah. Okey. Sekiranya seorang perempuan, sekiranya seorang lelaki berkata, anti taliqun an dakhalta ad-dar, dengan satu lagi anti taliq in dakhalta ad-dar. Maksudnya apa? Kamu ni akan tertalak jika kamu masuk ke dalam rumah. Okey. Jatuh talak. Pertanyaan dia tuan-tuan. Okey. An dakhalta ad-dar. Okey. Taliq ni tertalak. Talak ni apa tuan-tuan? Talak ni apa? Cerai lah. Jatuh. Talak. Talak tu apa? Cerai lah. Okey. Dakhalta, kamu masuk. Ad-dar, apa ad-dar? Rumah. Ni hantar. Hantar ke anti tuan-tuan? Kamu Anti. akan tercerai sekiranya kamu masuk dalam rumah. Hantar ke anti? Hantar. Hantar. Anti. Nanti tadi kata. Anti. Bukan hantar. Anti tadi Ustaz kata. Perempuan. Siapa yang kena Panas. cerai tuan-tuan? Anti lah kena cerai. Kalau cerai kan haru lah Orang pula. cerai, orang jatuh talak perempuan lah. Siapa cerai siapa ni? Laki cerai perempuan? Lelaki cerai perempuan lah. So hantar ke anti? Nanti. Anti lah tuan-tuan kan. Kita jangan hantar pula. Dia kuasa cerai kat perempuan lah pula. Okay. Kalau hantar, maksudnya siapa cerai siapa? Isteri cerai Perempuan, suami. isteri. Kalau hantar taliq, maksudnya apa? Si isteri cerai suami. Ini anti. Anti taliq. Okay. Anti taliq. Kamu akan tertalak. Okay. Sini tuan-tuan dia ada 2 penggunaan. Sama ada satu perkataan diguna in, satu perkataan lagi guna an. Okay. Imam Kisai mengatakan, okay, bertanya kepada Abu Yusuf kan, tentang seorang lelaki yang berkata antara 2 ni. Ayat yang pertama, anti taliqun in dakhalta ad-dar. Kamu akan tertalak jika kamu masuk ke dalam rumah. Anti taliqun an dakhalta ad-dar. Kamu akan tertalak kan bila kamu dah masuk rumah. Maksudnya keluar rumah lah. An dakhalta ad-dar, bahawa kamu masuk dalam rumah. Maka Imam Kisai tanya kepada Abu Yusuf, okey, antara 2 ini, yang mana satukah yang tertalak? Mana satukah yang jatuh talak tu? Maknanya dah cerai. Faham tak? Okay, Abu Yusuf, Imam Kisai tanya, antara 2 ini, antara penggunaan dia apa? In dengan an. Mana satukah yang jatuh talak dia tu? Maknanya jatuh cerai dia tu. Maka Abu Yusuf kata apa? Dua-duanya akan jatuh talak. Dua-duanya akan jatuh. Jika. Imam Kisai kata apa? Kamu tersalah. Kamu tersalah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ini 2 ni tuan-tuan membawa makna yang berbeza. Okey. Yang satunya tuan-tuan, anti taliqun in dakhalta ad-dar. In ini tuan-tuan kalau kita tengok dia adalah termasuk dalam haraf Jazam. 2. 2. Dan dia terkategori dalam haraf syarat. Haraf apa tuan-tuan? Haraf Syarat. haraf syarat.
Kalau. Okey. So, macam mana nak terjemahkan in? Jika. Jika. Kalau. Okey. Tuan-tuan, bila sebut perkataan jika ni, dah berlaku belum? Belum. Belum. Kamu akan tertalak jika kamu masuk dalam rumah. Jangan masuk lah. Belum. Jangan masuk. Lepas tu, Jangan masuk lah. Ajak dia keluar pergi rumah lain. lepas tu tidur luar je lah. Tidur luar lah. Perempuan. Apa ada hal? Okey. So, tuan-tuan, untuk ayat yang pertama ni, tuan-tuan, jatuh tak talak? Tidak. Tak. Manakala, tuan-tuan, jika ayat yang kedua ni, tuan-tuan, jatuh. Sebab apa? Anti talikun an dakhalta. An di sini, tuan-tuan, kalau kita tengok, dia adalah termasuk dalam haraf nasab. Termasuk dalam haraf Sesungguh. disebutkan juga sebagai an masdariyah. Okey? An masdariyah. Kenapa jatuh, tuan-tuan? Kenapa terjadinya talak ketika mana gunakan perkataan an? Sebab ini menceritakan yang telah lepas. Anti talikun an dakhalta. Engkau tertalak dengan sebab engkau telah masuk dalam. Oh, dia macam letak lil juga ya Ustaz. Dia dengan sebab. Bukankah kita kata dia bahawa ke? Dia bahawa, tapi itu adalah cerita lain tu. Okay? Okay. Tapi ini cerita yang telah lepas. Anti talikun an dakhalta. Engkau telah tertalak dengan kerana engkau telah pun masuk dalam. So, mana kata jatuh talak? Ini. Ini belum lagi. Sebab apa? Syarat. Itu belum berlaku lagi. Jika kamu masuk, bila dah masuk baru berlaku. Makanya Al-Kisai, Imam Kisai menang yang pertama. Okey. Termenung Abu Yusuf. Dan tuan-tuan, satu lagi dia tanya. Okey. Jika ini habis, tuan-tuan, soalan tadi tu. Okey. Dan kalau kita tengok, tuan-tuan, hanya ada dua perbezaan je antara perkataan in dengan perkataan an. Beza sikit sangat, tuan-tuan. Beza baris je saya dapat. Ya. Beza baris je. Beza Satu atas, satu bawah. Okey, ini antara kepentingan ilmu nahwu. Okey, nahwu untuk nak memahami makna. Ya. Okey. Dan satu lagi, tuan-tuan. Okay, Imam Kisai tanya satu lagi. Dia kata apa? Dia kata, bagaimanakah pendapat kamu, hukum yang kamu akan keluarkan untuk seorang yang berkata, aku bunuh hamba kamu. Okay. Ini melibatkan baris betul, an dengan in, betul? Okay. Yang satu lagi, ya tuan-tuan. Okey. Semua perkataan sama, betul tak? Ana Qatala. Tidak. Ulama. Dengan satu lagi, ana qatilu ulamika. Ana saya. Qatil membunuh. Ulamika hamba engkau. Hamba engkau. Okey. Imam Kisai tanya kepada Abu Yusuf, antara dua orang ini, antara dua perkataan ini, dan antara dua ayat ini, yang mana satukah yang kamu akan hukum bunuh? Ayat yang pertama, orang yang pertama, okay, contohlah dua orang berkata kepada Abu Yusuf, ana qatilun ulamaka. Aku bunuh hamba kamu. Orang yang kedua kata, ana qatilu ulamika. Aku membunuh hamba kamu. Kalau tuan-tuan tengok, perasaannya beza dekat mana je, tuan-tuan? Ulamaka, ulamika. Dengan Satu lagi tuan-tuan nampak kat mana beza dia? tanwin dengan tak tanwin.
Tanwin dengan tak. Tulun dengan kecil. Tak. Tanwin dengan tak. Tanwin. Satu lagi mim ni kan baris. Okey. So Abu Yusuf kata apa bila Imam Kisai tanya? Dia kata kedua-duanya akan aku hukum. Kedua-duanya akan aku hukum. Imam Kisai kata kamu telah tersilap. Sebab apa? Bila mana perkataan itu bertanwin, maka itu membawa makna perkara yang akan datang. Perkara yang akan datang belum lagi berlaku. Maksudnya aku akan bunuh hamba kamu. Itu bila ada apa? Bila ada Tanwin. aku akan bunuh hamba kamu. Dah berlaku belum tuan-tuan bunuh tu? Belum. Boleh dihukum ke tak? Tak boleh. Boleh. Manakala bila tidak ada tanwin, itu maknanya perkara sudah berlaku. Maka ana qatilu ghulamika, aku telah bunuh Itulah benar. hamba kamu. So ini dihukum ke tak tuan-tuan? Hukum. So perbezaannya hanya pada tanwin. Kan? Itu hanya pada bab tanwin. Kan? Okey. Setelah daripada itulah tuan-tuan, Imam Abu Yusuf belajar kepada Imam Kisai. Dan Imam Kisai ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam bab qiraat, banyaklah tuan-tuan kan cerita dia. Sebab apa Ya. Sebab apa lepas tanwin dia kena baris atas ke Ustaz? Ulama ya Ustaz. Kalau dia tak ada tanwin dia kena baris bawah ulami. Tak sebab ini bersandar dah ni. Ini isim. Ini dia jadi mudhafun ilaih lah. Ini tak jadi mudhafun ilaih. Sebab dia ada tanwin. Sebab ada tanwin. Okey. So ala kulli halnya tuan-tuan. Okey. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, penting bagi kita untuk memahami ilmu nahwu. Sebab apa? Okey. Sebab ilmu nahwu inilah ilmu yang membantu kita untuk nak memahami makna Al-Quran. Kerana Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, maka perlu kepada kita untuk memahami bahasa Arab. Untuk supaya apa tu? Memahami Al-Quran. Okay. Okeylah tuan-tuan. Hanya satu lagi Ustaz. Ya. Ustaz, kalau macam qatilun tu kan, kita kalau kata isim lah dia jadi kan sebab dia ada tanwin. Kalau yang bawah tu dia tak jadi isim lah kan, dia jadi fi'il lah. Dia isim juga, dia bersandar. Oh, tapi isim bersandar. Dua-dua fi'il. Mudah. Cuma ini mudhaf, ini tak mudhaf. Itu je. Pening. Okey. Okeylah tuan-tuan kan. Okay, semoga dapat membuka mata lah tuan-tuan kan. Paling tak pun faham. Oh, punya salah. Oh, bukan salah. Beza sikit sangat je. Tapi boleh berubah makna. Kan? Okeylah tuan-tuan. Wallahu'alam. Semoga dengan perkongsian ringkas tu dapat memberi manfaat lah kepada kita semua. InsyaAllah. Okay. Wallahu'alam dan insyaAllah kita jumpa minggu depan ya. Okay, insyaAllah. Okay. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.